Bahagia Encik Zahir Hussein bin Amiruddin, Guru Kanan Bahasa SMK Taman Damansara Alif, selaku penceramah undangan pada hari ini. Guru-guru bahasa Melayu, seterusnya pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita sama-sama berada di dalam dewan ini dalam program Harapan Lulus Bahasa Melayu Siri 1. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zahir Hussein atas kesudian dan sanggup meluangkan masa pada hari ini. Semoga sepanjang program ini berlangsung, kita akan mendapat tips-tips mata pelajaran bahasa Melayu yang berguna. Seterusnya dapat menghadapi peperiksaan pada tahun ini dengan jayanya. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis menjemput saudara Dania Hakimi untuk memimpin bacaan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Dania Hakimi atas bacaan doa itu tadi. Dengan tidak membuang masa lagi, majlis menjemput yang dihormati Encik Zahir Hussein untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pelajar-pelajar SMK Taman Mutiara Rini 2. Saya Cikgu Zahir dari SMK Taman Damansara Alif. Walaupun saya sekolah sana, rumah saya kat sini je. Dekat. Jadi saya datang memenuhi undangan. Terima kasih pada pihak sekolah. Okey, untuk kita susun dan bincang. Apakah cara untuk anda dapatkan markah lulus? Okay. Pelajar sekolah saya yang tidak mahir membaca, ada seorang lah dia ada 3-4 orang, tapi seorang ni memang datang sekolah selalu, rajin. Dan dia ikuti teknik mudah-mudah ni je. Saya tunjukkan teknik mudah-mudah. Dia masih berupaya dapatkan markah rumusan sehingga 18 markah. Dia masih boleh dapat karangan sehingga 12 markah, bahagian A. Bahagian B dia masih boleh dapat sampai 30. Dengan menghafal lah, dia menghafal tapi dia boleh dapat lagi daripada soalan tu bahagian-bahagian penting ni dan dia boleh gunakan untuk bina ayat. Okay, jadi sebenarnya untuk bahagian KSSM memang membantu calon. Saya boleh tengok format dia semua lebih membantu calon berbanding KBSM yang lepas. Jadi pagi ni saya mulakan dengan karangan dulu. Untuk awak dapat lulus, awak perlu fokuskan beberapa bahagian je. Kalau awak fokus bahagian-bahagian ni betul-betul daripada sekarang masih ada masa, buat betul. Awak mesti boleh lepas. Saya punya basic rule BM, basic rule asas nombor 1 dia ialah boleh menulis. Kalau awak boleh menulis, maknanya awak lepas lulus. Kalau awak tak boleh menulis langsung. Maknanya awak tengok soalan, awak saling balik aja. Tapi awak tak boleh buat apa-apa pun. Itulah baru susah. Tapi selagi mana awak boleh menulis, boleh tulis, selagi boleh tulis, awak ada harapan lepas. Sebab saya mengajar dekat sekolah St. Joseph, memang St. Joseph dah 14 tahun saya kat sana, pelajar dia memang separuh bermasalah dari segi membaca menulis. Dan saya faham, kalau dia lepas menulis, dia memang lepas. Jadi tahun 2016, 2017, 2019, 100% tak jangan fail. Saya bimbing dari awal. Sebab saya pegang, asal dia boleh menulis. Jadi saya bimbing, formula ni, saya bagi awak. Saya mula pada karangan. Katakan awak semua soalan kertas 2 kan? Betul? Awak dapat soalan kertas 2. Tapi saya paparkan dulu daripada kertas 1.
Awak target bahagian A awak dapat 10 hingga 12. Jangan kurang. Jangan kurang daripada 10. Kalau boleh dapat 10 pun okey. Okey. Bahagian B, awak sasarkan sampai peringkat 30 markah. Dapat 25 ke 30 pun dah okey. Dah okey dah. Untuk lepas lulus dah boleh. Faham? 25 ke 30 lepas lulus. Okey. Kemudian bahagian kertas 2 ada beberapa bahagian yang memang awak boleh jawab. Kalau betul-betul awak tengok, memang boleh jawab. Pelajar saya tak boleh baca, dia kata rumusan tu, dia dulu dapat 6, 7 je. Dah belajar cara mudah tu, dia dapat 18. Baru ni buat latihan dapat 21. Dia boleh pergi. Sebab dia dah tahu cara mana nak ambil. Okay? Jadi kalau kita betul-betul buat, ada bahagian tentu awak lepas, kedua-duanya akan bagi awak markah lebih daripada 40. Lebih daripada 40, dalam kategori selamat. Awak dah lepas lulus satu. Jadi, hari ni kita mulakan karangan dulu. Jadi saya perlukan awak punya bahan, alat tulis awak dah ada. Okey, awak punya kertas kosong nak catat. Sebab saya bimbing, saya untuk pelajar-pelajar, saya memang tak paparkan PowerPoint banyak-banyak, tapi saya paparkan terus, kita buat sama-sama. Okey, jadi saya harap awak boleh ingat secara mudah ni supaya boleh bantu awak lepas. Dan selepas tu kita habis kertas satu ni, baru kita lihat sekejap kertas dua, bahagian-bahagian yang saya masukkan. Okey, boleh? Okey, mula bahagian satu dulu. Kalau bahagian A, awak dapat soalan. Selalunya soalan tahun ni disasarkan ialah yang keluar bahan 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 bahan. Awak dapat 3 bahan. Okay, kemudian dekat bahagian soalan, awak mungkin dapat soalan macam ni. Okay. Yang belakang nampak tak? Belakang nampak? Tak nampak? Jauh. Boleh nampak lagi tak? Okey, ni contoh soalan dia tentang demam denggi. Soalan dia kata, statistik berita di bawah berkaitan dengan penyakit demam denggi. Ni contoh soalan. Penyakit demam denggi. Dia akan hitamkan yang ni. Bahagian ni akan dihitamkan. Okay, bahagian yang dihitamkan itu, yang bila awak dapat soalan, awak kena pegang yang tu. Okay? Penyakit demam denggi. Kemudian dia bagi 3 bahan. Ni bahan 1. Ni bahan 2. Yang ada tiada Aedes, tiada denggi. Dan ni bahan 3. Okay, awak akan dapat 3 bahan. Okay. Bahan yang ada ni akan jadi, bahan 1 akan jadi perenggan isi 1. Bahan 2 akan jadi perenggan isi 2. Bahan 3 perenggan isi 3. Okay. Bagaimana nak bina pendahuluan? Pendahuluan, dalam setiap binaan ni, awak perlu sasarkan pergi ke paras 30 patah perkataan je. Bila awak tulis, awak target dapat 30. Dapat 30 patah perkataan atau 40, dah cukup. Bukan suruh panjang-panjang. Dapat 30 pun dah cukup. Okey, baik. Jadi kalau nak bina pendahuluan, awak boleh tulis. Saya bagi contoh ni penyakit demam denggi. Saya baca, awak boleh salin? Boleh? Sebab saya takut bila saya type, awak tak nampak di belakang. Jadi saya bacakan, awak terus salin. Okey, ni contoh ayat dia. Ini contoh ayat dia. Ayat pertama, ini pendahuluan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa, memang tidak dapat dinafikan bahawa. Kalau ada yang dapat tak? Ada terlepas? Boleh perkataan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa 5. Okey. Isu isu ISU. Okey. Yang tadi kita hitamkan tu, penyakit demam denggi. Ambil daripada soalan, tulis balik. Isu penyakit demam denggi. Isu penyakit demam denggi. Isu penyakit demam denggi. Kerap menjadi topik perbincangan masyarakat. Topik perbincangan masyarakat. Topik perbincangan
masyarakat. Okey, topik perbincangan masyarakat. Okey, ni dah dapat lebih kurang dalam 10 batang perkataan. Target apa tadi? Berapa target? 30 je. Lepas buat satu, kira. Oh, dah 10. Okey. Ayat kedua. Ayat kedua nak masukkan apa? Ayat kedua persoalannya, apakah okey, saya awak pegang 3 ni KFC. Nama dia KFC. Kesan, faktor, cara. Okey, jadi tu dia 3. Persoalannya, apakah kesan, faktor dan cara. Apakah kesan, faktor dan cara mengatasi. Bila benda tak baik, mengatasi. Bila benda baik, menyokong. Benda tak baik, mengatasi. Terus, mengatasi penyakit demam denggi. Ambil lagi sekali daripada soalan je kan, demam denggi tadi. Apakah kesan, faktor dan cara mengatasi penyakit demam denggi? Letakkan tanda soal. Ini impression pemeriksa. Bila baca ada soalan, ayat awak tu ada berlainan. Dia tak adalah semuanya ayat straight je. Okay, jadi kita bina satu ayat soalan. Okay, tak ada soal. Okay, dah berapa batang kataan kira? Berapa batang dah? Cuba kira. Tadi 10. Persoalannya, apakah kesan, faktor dan cara mengatasi penyakit demam denggi? Dah 20. Betul? 20. Okay, nak lagi 10 je. Perkara ini akan saya huraikan di bawah. Kalau awak nak cukup 10, boleh tambah lagi. Demi kebaikan semua pihak. Tapi kalau tak nak pun tak apa. Tak penting. Dia saja nak tambah. Kalau tak nak, awak ada dapat 26 patah perkataan. Okey? Syarat pendahuluan nak sampai dekat-dekat 30. 30, 35 maksimum dan jangan kurang daripada 25. 25 hingga 30. Awak sekarang ada berapa patah perkataan? 26. Awak kena ambil kat mana? Awak kena ambil kat mana untuk bina ni? Ambil daripada soalan. Ambil daripada soalan je. Nampak? Yang kita hitamkan tu. Awak guna yang tu je. Awak tak guna benda lain. Ambil yang tu. Awak tuliskan dalam tu dan gunakan ayat standard ni. Hafal je ayat tu. Tulis. Faham? Ni je awak dapat 26 patah perkataan. Maknanya kat sini pendahuluan awak jangan dapat kertas, awak tunggu-tunggu lagi. Apa nak tulis? Tak ada tunggu-tunggu. Dapat, terus tahu. Memang tak dapat nafikan, terus buat. Awak dah nampak warna hitam tu, daripada situ awak terus bina. Asalkan awak hafal. Ayat pertama dia ni, ayat kedua persoalannya, ayat ketiga, perkara ini akan saya huraikan di bawah. Kalau nak tambah, demi kebaikan semua pihak. Faham? Itu pendahuluan mudah. Okey? Bahagian A, ni pendahuluan mudah. Nanti bahagian B saya tunjukkan lain sikit. Okay, bahagian A, pegang macam ni. Okey. Lepas tu nak tulis apa? Isi pertama. Awak nak tulis apa isi tu ikut pada bahan. Okey, bahan satu dia keluar macam ni kan? Ni apa ni? Kalau matematik nama apa ni? Statistik. Betul? Betul tak? Statistik. Okey. Apa dia tulis? Perbandingan kes demam denggi. Ambil yang ni sebagai pertama. Ayat pertama awak. Okey. Tadi kita cerita apa? Antara apa? Demam denggi kan? Betul? Okey. Kalau tengok perbandingan tu, terus kita ambil perbandingan kes demam denggi. Awak ambil je ayat kat sini. Ambil je. Perbandingan kes demam denggi. Saya ambil biasa semua daripada soalan je. Okey. Menunjukkan bahawa apa ni? Awak pergi tahun demi tahun. Terdapat 285 kes pada tahun 2021.
Maknanya awak tengah terangkan tentang graf tu. Jadual tak tengah terangkan. 285 kes pada tahun 2021. Itu ayat pertama. Boleh Ayat pertama dia. Perbandingan kes demam denggi menunjukkan bahawa kalau statistik mesti ayat dia ada menunjukkan bahawa, menggambarkan. Ada macam tu ayat dia. Okey. Terdapat 285 kes pada tahun 2021. Okey, dapat? Ni contohnya. Lepas tu ayat kedua buat pula yang 2020. Pada tahun 2020 terdapat 3,814 kes demam denggi. Pada tahun 2019, awak cerita tahun demi tahun. Dapat? Bila awak pergi macam tu, awak punya patah perkataan untuk isi, awak cuba sasarkan 30 hingga 40. Okay, dia punya maksimum dia 40 je. Jadi kita nak buat, dasarkan bahan, kita ceritakan. Ni 1, 2 dan 3. Ikut pada teks. Okay? Jadi, bila tengok statistik, benda ni banyak ke kurang? Banyak kan? Jadi ayat terakhir dia lepas awak ceritakan satu demi satu ni, ayat terakhir dia, hal ini menunjukkan kes demam denggi agak tinggi di negara kita. Dah. Bahan ni, bila kita tengok, yang kita nak ialah ayat ni. Ada satu lagi ayat tambahan yang awak buat. Tu je. Awak boleh buat daripada sini, dah okey. Cuma, tak cukup. Ayat dia mesti ditambah dengan ayat awak sendiri. Jadi awak cuma cakap lah. Menunjukkan banyak lah. Itu cukup lah. Hal ini menunjukkan kes demam tinggi memang banyak kat negara kita. Jadi bila awak dapat statistik, awak cuma perlu fikir benda tu banyak ke, sikit, tinggi ke, rendah. Bina ayat awak sendiri. Satu je, cukup. Jadi bila dah satu ayat awak dah ada, dah kira awak dah memenuhi syarat. Dah ada syarat. Kalau awak tak buat ayat sendiri pun masalah. Kalau buat satu ayat sendiri, okey. Jadi ayat sendiri tu buat simple. Hanya menunjukkan benda tu banyak, kurang, tinggi, rendah. Okey, itu isi pertama. Okey. Saya pergi terus sebab apa? Saya tak tahu nak ngajar detail. Cuma saya tunjukkan awak macam ni. Jadi lepas tu berdasarkan pemahaman awak dah tahu. Yang pertama, cerita pasal bahan satu. Yang kedua, cerita pasal bahan dua. Janji ada tambah ayat sendiri. Ayat dalam teks pun boleh gunakan. Tapi tambah. Mesti tambah satu. Sendiri punya. Paling kurang mesti ada satu. Okey. Baik. Gambar kedua. Tiada Aedes. Tiada denggi. 10 minit anda mampu melakukannya. Setiap hujung minggu, periksa rumah. Ni semua boleh gunakan buat bina ayat. Okey. Contoh ayat saya boleh bagi contoh Apabila tiada Aedes, maka tiadalah denggi. Contoh. Oleh itu, kita hendaklah membersihkan rumah setiap hujung minggu. Satu. Selain itu, kita perlu memeriksa kebersihan di rumah kita. Saya gunakan poin-poin dalam ni je untuk membina ayat. Okey, awak bina ayat, ini awak buat tu, sambil buat, awak kira patah perkataan berapa. Awak buat, dah 10. Dah 15. Awak target berapa? Minimum 30. Maksimum 40. Dapat buat 30 hingga 40, dah lepas. Dah okey dah. Faham? Faham tak? Ambil berbahan. Ikut berbahan. Bahan ni sebenarnya pasal dia akan susun ikut KFC tadi tu. Kesan, faktor, cara. Macam ni ialah bahan berkaitan cara. Ni cara. Kadang-kadang yang ni pula macam denda RM500 ni semua masih lagi cara. Cara nak mengatasi demam denggi. Jadi dia bagi cara-cara. Kita boleh ambil bahagian-bahagian dalam ni dan tulis dengan syarat penambahan satu ayat sendiri. Itu je. Jadi awak buatlah soalan mana pun, percubaan negeri mana pun. Sekarang soalan tahun ni banyak target pada yang macam ni. Yang akan keluar ni jenis yang 3 bahan lah. Setakat ni yang makluman yang dapat ialah bentuk macam ni. Jadi awak berlatihlah guna bentuk macam ni. Jadi berlatih ni macam mana? Ambil masa. Jangan buat satu perenggan tu lama-lama sangat. Target dia 5 minit siap. Jadi awak dah kena hafal lah ayat tu. Dah hafal, terus buat.
Kalau dekat kelas saya buat pertandingan. Berjaya buat bawah 5 minit, RM1. Berebut. Semua nak buat laju. Tapi dengan syarat kena hafal. Tak apa tak dapat. Dia kena hafal. Simpan nota di tepi, dia bina. Masa tu lah kita akan nampak dia boleh buat ke tak. Jadi awak kena try. Kalau awak tak try, tak tahu. Kalau awak macam nak dengar, okey macam boleh buat. Belum lagi. Test. Letak tepi, lepas apa tak tepi. Cuba bina sendiri. Cuba bina. Kalau awak boleh bina tanpa tengok, nota tu awak dah hafal, okey. Boleh buat lah. Dan berjaya buat, kalau boleh bawah, target dia bawah 10 minit lah. Letak 10 minit sasaran. Satu perenggan jangan lebih 10 minit. Maksimum dah tu. 5 minit, 7 minit tu memang kena jaga. Jangan lebih masa. Okey? Faham? Dan akhir sekali, bila kita buat semua bahagian tadi, dah buat pergi bahan, okay, sebab dia beza-beza ikut soalan. Ada soalan macam ni. Nampak macam ni kan? Ada soalan lain. Ada soalan pasal pembaca. Jadi dia ikut soalan. Okay. Dah buat, kita buat kesimpulan. Macam mana formula kesimpulan? Okay. Formula kesimpulan, awak tulis lagi. Dua formula ni awak hafal. Yang tengah-tengah tu je kita ikut soalan. Okay. Yang formula kesimpulan tu awak hafal. Kalau awak buat karangan ada pendahuluan, awak ada isi tapi tak ada kesimpulan, karangan awak dianggap tidak lengkap. Bila tak lengkap, markah awak maksimum boleh pergi 8 sahaja. 8 je. Dia mesti lengkap, baru dia boleh pertimbangkan lebih 10. Jadi, nak pergi pada lebih 10 ni, dapatkan kesimpulan. Okey, ayat kesimpulan macam ni. Bina ayat kesimpulan. Hafal juga ni. Okey. Konklusinya. Ataupun kesimpulannya tu kan. Saya pakai perkataan konklusinya. 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 Awak salin Awak salin. Okey, konklusinya. Konklusinya, koma. Okey. Sudah terang. Konklusinya, koma. Sudah terang, lagikan bersuluh. Konklusinya, koma. Sudah terang, lagikan bersuluh. Sudah terang, lagikan bersuluh. Okay. Terdapat pelbagai. Okay. Awak tengok dekat pendahuluan tadi. Tengok balik kat pendahuluan. Apa awak tulis tadi? Awak tulis kan dekat persoalannya apakah kan? Kesan, faktor, betul? Awak tulis balik benda yang sama. Terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara mengatasi penyakit demam denggi. Saya ulang Ambil balik ayat ni daripada pendahuluan. Okey. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh. Terdapat pelbagai. Okey, terdapat pelbagai. Okey, masuk. Kesan, faktor dan cara. Kesan, faktor dan cara mengatasi demam denggi. Ayat ni kita copy balik daripada ayat pendahuluan tadi. Kita bina, kita cuma cantumkan dengan dia. Okey. Saya ulang tadi kesimpulannya kan dah satu. Sudah terang lagi bersuluh ni dikira satu. Kalau 4 dikira satu peribahasa. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, terdapat pelbagai faktor. Terdapat pelbagai kesan, faktor dan cara mengatasi penyakit demam denggi. Dah 10 kan? Okey, tambah sikit. Ni awak tambah terus. Nak jadikan dia panjang sikit. Yang 11 telah saya huraikan. Tadi yang ke atas awak kata perkara ini akan saya huraikan, betul? Ini kat bawah tukar yang telah saya huraikan. Yang telah saya huraikan. Awak dah ada lebih kurang 14 patah perkataan kat situ. Sebab target kita kesimpulan pun sama. 25 hingga 30 je. Nak dapatkan ayat pertama, dah boleh sampai ke paras 14 patah perkataan. Okey? Dah habis ayat tu? Dah buat? Sampai yang telah saya huraikan. Okey, nokta. Lepas tu sambung. Oleh itu. Oleh itu, demam denggi ni perlu diatasi ke tak? Perlu kan?
Okay, awak kena fikir kejap je. Kalau benda tu baik, perlu atasi ke, perlu laksanakan, perlu dicapai, perlu diusahakan. Kalau benda tu benda yang tak baik, perlu dielakkan, dicegah, dijauhi. Tu je. Dia dua benda ni je kalau keluar soalan. Dia takkan keluar yang lain. Sama ada dia bagus atau tak bagus. Okay, dia bagus. Mengatasi di mana gini perlu buat. Jadi oleh itu semua pihak dapat semua pihak perlulah berusaha. 6. Perlu berusaha buat apa? Mengatasi penyakit demam denggi. Bagus. Dah 10 betul. Semua pihak perlu berusaha mengatasi penyakit demam denggi. Dah 10. Demi manfaat bersama. Okey. Jumlahnya ialah 27. 27 batang perkataan. Pendahuluan 26, kesimpulan dapat 27. Okey, ayat sama, cuma ikut soalan. Kalau demam denggi tukar, kalau yang lain tukar. Jadi bila awak buat ni, ayat dia sama, hafal je. Cuma benda yang bagus awak kena kata perlulah berusaha buatlah. Kalau benda yang tak elok, perlulah dijauhi, perlulah dielakkan. Itu je nak tukar. Lain tak payah tukar. Ikut soalan terus boleh buat. Okey. Dan bila awak dapat ayat tu, bila awak buat, okey, pelajar tu dah buat perlulah, pelajar tu dah buat demi, dua tu dah ada, dah okey, dah lengkap. Dia terima. Cadangan dah ada, harapan dah ada. Dia nakkan dua benda tu je. Dah ada benda tu, dia terima. Jadi ayat awak dah pun capai pada paras-paras hampir 30. Ada masa yang sama, awak boleh buat cepat sebab benda tu dah tinggal hafal je. Awak tak perlu nak fikir nak buat ayat apa. Hanya perlu ikut soalan sahaja. Okay? Ini ialah bahagian A yang digunakan pelajar sekolah saya. Pelajar sekolah saya yang lemah tu dia hafal ni je. Dia hafal dia buat. Pendahuluan kesimpulan dia dah master. Yang tengah-tengah ni je. Biasalah nak buat ayat kan. Nak tengok soalan, nak bina ayat tu, dia ambil master sikit. Tapi sebab dia dah hafal dua ni, lajulah pendahuluan dia. Yang tengah-tengah tu jadi nak bina tu ambil masa. Tapi sebabkan itu, bila kita baca, pemeriksa baca, pelajar ni kelihatannya boleh menulis. Dia tak akan nampak macam pelajar yang kalau sebelum ni dia tulis, dia memang tak pandai. Bila tulis dia memang starting dia pun tak apa-apa, dia main ikut suka dia je dia tulis. Saya baca pun tahu dia memang tak menunjukkan kemahiran menulis. Jadi kena letak dia lemah. Boleh bagi dia 5, markah dia 4, 5, 6, macam tu je. Dia tak boleh pergi lebih. Kalau dia masa dia form 4 lagi lah. Memang 3, 4 markah je. Ni naik 5, 6. Tapi bila dia hafal, bila dia dah boleh buat ni, dia dah faham teknik ni, dia punya markah karangan masa percubaan tu dah 13. Dia dah boleh dapat 12, 13 sebab dia dah boleh bina lah ayat tu sikit. Jadi saya nakkan macam tu je. Awak boleh hafal, awak boleh buat, maknanya ada harapan. Awak boleh lepas. Okay? Bila bahagian B pula, formula yang sama, nanti formula yang ni saya akan bagi pada cikgu ajar nanti boleh bagi pada awak lah. Saya tak paparkan terus sebab kalau saya bagi awal, nanti awak tengok terlalu banyak. Jadi saya bagi peringkat-peringkat. Okay? Bahagian B pula. Ayat bahagian B pun sama, tinggal nak hafal. Cuma dia panjang sikit. Dia ada macam, ada peribahasa dulu. Lepas tu ada ayat ni, tapi sama macam tadi juga. Pattern sama. Pattern dia sama. Okay. Okay. Ni formula pendahuluan yang saya gunakan. Okay. Kalau awak cuma awak tak nampak lah, saya paparkan dulu kat sini. Nanti saya bagi pada cikgu. Okay. Bila awak diberi soalan bahagian B, awak ada 4 soalan. Pilih satu, betul? 4 soalan pilih satu kan? Soalan ni sekarang, mana-mana awak jawab pun, dia tak adalah macam dulu ada, okey, nombor 2 mesti ibu bapa. Nombor 1 mesti diri sendiri. Dulu, jadi kita boleh target, okey, dapat je jawab nombor 2. Ada tahun sekali tu 2018 kalau tak salah saya, kita semua target nombor 2. Pelajar yang ni jawab nombor 2. Jawab nombor 2. Awak tu jawab nombor 2. Dapat soalannya pergi nombor 2. Pelajar tu pun jawab nombor 2. Dia ingatkan masalah keluarga. Nombor 2 tu
Masa tu SPM dia tukar, nombor 2 tu masyarakat. Isu-isu masyarakat, isu awam. Bukan isu keluarga. Wah, jam. Dah hafal. Dia ingat nombor 2 tu pasal ibu apa punya. Tak keluar yang lain. Jadi SPM dia pandai, lembaga dia ubah. Jadi kali ni lembaga dah keluarkan semua tu. Dah tak ada dimensi-dimensi tu. Dia boleh keluar pasal pendidikan. Pendidikan ni pasal hal sekolah lah. Kepentingan belajar sejarah, faedah kurikulum, itu boleh keluar. Pendidikan. Atau dia keluar pasal kerjaya. Kelebihan bekerja sebagai jururawat. Dia boleh keluar. Kelebihan, kerjaya. Awam. Awam ni isu awam. Macam tadilah. Demam denggi ke, isu banjir ke, boleh keluar. Dan yang keempat ialah peribadi. Peribadi ni diri awak sendiri. Dia tanya awak macam, apakah peranan anda untuk begini-begini? Apakah cara yang perlu dibuat supaya anda ada nilai murni? Ini bentuk soalan yang boleh keluar. Okey. Bahagian B nak jawab. Okey. Ayat permulaan dia. Okey, saya bagi Ni nanti awak salin dulu hari ni. Nanti kejap lagi Cikgu Hajar akan bagi dengan contoh dia. Okey. Ini saya bagi ayat awak, saya bacakan sebab yang belakang tak nampak kan? Nampak belakang? Nampak tak? Saya bacakan Dengar kan suara saya? Okey. Ayat pertama. Peribahasa ada menyatakan bahawa, yang depan ni nampak okey lah, depan ni boleh salin. Okay, peribahasa ada menyatakan bahawa, peribahasa ada menyatakan bahawa, peribahasa ada menyatakan bahawa cendawan tumbuh selepas hujan. Cendawan tumbuh selepas hujan. Cendawan tumbuh selepas hujan. Yang bermaksud bahawa, yang bermaksud bahawa sesuatu yang semakin banyak, sesuatu yang semakin banyak atau semakin meningkat jumlahnya, atau semakin meningkat jumlahnya. Okey, peribahasa menyatakan bahawa cendawan tumbuh selepas hujan, yang bermaksud sesuatu yang semakin banyak atau semakin meningkat jumlahnya. Ini ayat pertama. Itu je ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 patah perkataan. Ayat pertama je dapat 15. Kena hafal sikit lah. Peribahasa menyatakan bahawa cendawan tumbuh selepas hujan, yang masuk tu semakin banyak, tu semakin meningkat jumlahnya. Okey, noktah dulu. Stop ayat tu ayat pertama. Siap? Okey, ayat kedua. Demikian juga. Demikian juga. Demikian juga dengan isu, demikian juga dengan isu. Okey, ikut soalan. Maknanya kalau soalan tu tanya tentang masalah tanah runtuh, jadi kat sini awak kena masuk demikian juga dengan isu masalah tanah runtuh. Dia ikut soalan. Okey, baik. Ayat ketiga, isu ini sering mendapat perhatian. Isu ini sering mendapat perhatian dan kerap diperkatakan. Isu ini sering mendapat perhatian dan kerap diperkatakan oleh masyarakat seantero negara. Oleh masyarakat seantero negara. Okey. Isu ini sering mendapat perhatian dan kerap diperkatakan oleh masyarakat
seantero negara. Okey. Ini ayat ketiga. Ayat ketiga. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 dan 31 patah perkataan. Sasaran saya untuk bahagian B ialah 50. Target saya pergi pada sampai 50. Kalau dapat 50, 60 tu memang baguslah. 50, 60 tu bagus. Okey, dah. Negara. Right. Negara Okey, sambung. Yang ini perlukan contoh. Okey, kalau awak tak ada idea contoh tak apa. Boleh tinggalkan. Tapi kalau awak ada contoh, kita boleh bagi. Contohlah, katakan soalan membaca lah. Contoh soalan baca. Jadi, kita masukkan. Antara contoh. Okey. Antara contoh. Ayat seterusnya. Antara contoh. Okey. Ikut soalan. Kalau katakan membaca, jadi antara contoh bahan bacaan ialah. Kalau soalan tu tentang apa? Contoh, apa soalannya? Katakan soalan tentang jerebu. Contohlah jerebu, pencemaran udara kan? Antara contoh pencemaran udara ialah pernah berlaku di mana? Contoh nak bagi ni, fikirkan yang, jangan fikir rumit-rumit. Macam membaca, kalau saya bagi pelajar saya, dia akan nak bagi contoh macam mana cikgu? Bagilah contoh bahan bacaan. Surat khabar, majalah. Itu contoh, paling mudah. Okay? Kalau ini, ikut soalan. Jadi bagi 3 contoh. Kalau dapat, bagi 3. Tak dapat 3, bagi 1. 1 pun jadilah. Kalau dah tak dapat langsung 1, barulah jangan buat contoh. Selagi boleh buat contoh. Sebab contoh ni memang satu kriteria yang dilihat dalam kita menanda pelajar ni boleh beri contoh. Okey, maknanya dia ada keupayaan. Dia boleh. Kalau tak bagi contoh, maknanya pelajar ni macam lemah sikit. Sebab tu saya nasihatkan awak, cuba bagi 1 contoh. Paling tak pun 1. Sediakan contoh je. Okey, antara contoh ikut soalan antara contoh ialah contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ni dia punya formula. Okey. Lepas tu barulah ayat seterusnya. Dah lepas ayat contoh, awak nokta. Ayat berikutnya ialah persoalannya, koma, apakah? Okey, persoalannya, koma, apakah? Persoalannya, koma, apakah? Awak salin balik ayat daripada soalan. Okey, soalan contoh. Contohlah soalan ni. Contoh. Kalau bahagian ni dia keluar. Okey. Petikan di atas menyatakan bahawa terdapat beberapa usaha yang amat wajar dilaksanakan oleh pelbagai pihak bagi menyatupadukan rakyat negara ini. Okey. Banyak yang perlu dibuat untuk menyatupadukan rakyat. Jelaskan usaha-usaha tersebut. Jadi soalan ni ialah usaha menyatupadukan rakyat. Itu soalan dia. Kita nak yang tu lah. Tulis kat sini. Okey, tulis balik kat sini. Persoalannya, koma, apakah usaha menyatupadukan rakyat? Letak dalam soal. Ikut soalan. Yang ini sebab saya macam dekat awak kena ada beberapa bentuk. Kalau saya buat latihan ni, saya tak akan buat dia satu soalan. Jadi saya beri pelajar 5 soalan. Lepas tu pelajar bina 1. 10 minit. Sasaran 10 minit. Lepas tu bina nombor 2 lagi 10 minit. Masa dia bina nombor 5, dia kena hafal. Dia kena tinggal tepi buku dia. Dia kena ingat ayat dia, terus bina sampai lengkap. Baru kita nampak dia dah boleh buat ke tak. Okey, jadi ni contoh soalan 1 tadi kan. Awak boleh bina dengan ayat dia. Persoalannya, koma, apakah usaha menyatupadukan rakyat? Dia mesti ada dalam soalan bahagian B. Dia dah siap-siap bagi awak dah tu. Dia akan bagi awak, okey, gini. Dalam petikan ke atas ni, dalam petikan ni, ke atas ada petikan. Dia akan keluar macam ni. Dia akan ada petikan ke atas, bawah tu ada soalan. Dalam ni ada isi. Dalam ni mesti ada isi penting yang perlu dikeluarkan. Yang perlu awak keluarkan kat sini. Okey. Jadi, sebelum saya pergi bagian isi, saya nak confirmkan. Dah faham tak sampai situ? Sampai soalan? Ada satu lagi ayat lepas tu nak tambah. Ayat apa?
Lepas ayat persoalan tu kita akan tambah lagi satu ayat. Apa ayat dia? Ha? Apa ayat dia? Tadi kita buat bahagian A. Perkara ini akan saya huraikan di bawah. Perkara ini akan saya huraikan di bawah. Tambah yang tu di hujung. Tambah sebagai ayat di hujung. Ia akan bolehkan awak dapat sekitar 50 hingga 60 patah perkataan kalau lengkap. Boleh pergi sampai 60. 60 pun dah okey dah. 50-60 tu dah memang cun dah tu. Bahagian A macam ke arah 25 ke 30. Tapi bahagian B awak tambah separuh lagi. Kena pergi sampai ke paras 50-60. Sebab tu kenapa saya ajar awak buat daripada peribahasa dulu. Pas peribahasa, isu, barulah bina. Kalau bahagian A tak payah, terus memang dia terus isu terus masuk. Bahagian B ada peribahasa, lepas baru isu, lepas baru contoh, barulah ayat perkara ini akan saya huraikan di bawah. Jadi bentuk dia sama. Bentuk dia sama je. Cuma dia ubah sikit dengan penambahan peribahasa tadi. Okey? Boleh faham? Boleh faham? Boleh? Kalau awak dah dapat 4, ini pendahuluan bahagian B. Okey? Jadi kalau awak dapat soalan, saya nak test satu boleh? Sajalah test satu. Saya bagi satu soalan. Satu soalan saya buat, saya bagi awak cuba bina pendahuluan je. Saya test satu je. Gunakan formula tadi, ubah aje. Test satu Okey. Contoh soalan dia lah, ni contoh soalan. Okey. Awak akan dapat soalan macam ni tau. Contoh ni contoh soalan, contoh je. Media sosial pada masa ini menjadi sebahagian unsur penting dalam kehidupan. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan media sosial terhadap masyarakat dan negara. Awak akan dapat sedikit sebanyak ayatnya macam ni, lebih kurang. Jadi awak tahu tema dia ialah tentang media sosial. Bila media sosial awak tahu. Apa dia media sosial? Apa tu media sosial? Facebook, Instagram, Twitter. Awak tahu benda tu. Sekarang awak kena tahu benda tu ialah media sosial. Bila sebut media sosial ni yang nilai. Okey, kena tahu. Lepas tu apa kepentingan? Yang ini dalam petikan ni dah ada. Okey. Sekarang saya bagi contoh macam ni. Cuba awak bina pendahuluan untuk soalan ni. Okey. Soalannya awak catat sikit atas tu. Soalannya ialah kepentingan media sosial. Kepentingan media sosial. Itu soalannya. Jadi temanya ialah media sosial. Tema dia. Okey. Kehendak soalan ialah kepentingan media sosial. Okey. Boleh bina. Cuba bina dengan ayat yang saya bagi tadi. Bina ayat tadi contoh peribahasa gini. Okey, demikian juga dengan isu apa. Cuba isikan ruang tu. Demikian juga isu apa. Antara contohnya ini apa. Cuba bina kejap. Nampak tak? Dekat ni macam ni belajar karangan macam mana awak buat karangan yang sebelum ni kat sekolah awak buat karangan macam mana? Buat macam ni lah, lain okey jauh lah. Okey set, jangan lebih 5 minit. Jangan lebih 10 minit. Dia kena laju. Dia kena bina cepat. Jadi awak mungkin terfikir nak buat apa tema dia? Tema dia apa? Sekejap. Tema dia ialah media sosial. Jadi kalau kita guna formula tadi, antara contoh media sosial ialah contoh tadi Facebook, Instagram, Twitter. Okey, cuba. Sebab nak elakkan masa yang panjang tu lah saya bagi awak suruh hafal. Sebab cepat. Awak dapat je terus tu ayat apa, lepas ni ayat apa, lepas ni ayat apa.
Okey, ingat ayat dia tadi. Kalau awak salin tadi sempat buat 2 ayat tu. Okey, cuba. Jalan sebelah belakang selalunya. Tengok macam mana awak buat. Dia kalau awak boleh berlatih bina dengan pelbagai soalan, soalan percubaan negeri pun dah ada, dah ada banyak di share kan dah. Awak guna soalan percubaan negeri, tukar, bina pendahuluan, lepas tu bina kesimpulan. Okey. Boleh dapat tak? Buat. Sampai yang terakhir. Persoalannya, koma, apakah apa? Apakah kepentingan media sosial? Tanda soal. Perkara ini akan saya huraikan di bawah. Itu dia punya ending dia. Pendapat awal semua sama. Demikian juga dengan isu media sosial. Demikian juga dengan isu media sosial. Isu ini sering mendapat perhatian, semua sama. Ayat semua sama. Okey? Dan akhir sekali bawah dia ialah persoalannya, apakah kepentingan media sosial? Tak ada soal. Perkara ini akan saya huraikan di bawah. Dapat sampai situ, pendahuluan awak selesai, barulah awak ambil masa sikit nak mula mengarang bahagian isi. Okey? Baik. Untuk saya paparkan dua ni. Kalau untuk isi, saya tunjukkan juga imbakub ni, tapi imbakub ni yang penting untuk awak ialah ada isi, ada contoh, ada kesan, ada penegas. 4 ayat ni. Awak dapat buat 4 ayat ni pun dah cantik dah. Isi yang pertama. Okey, isi dia macam antara kepentingan media sosial. Apa kepentingan dia? Media sosial ni. Nombor 1 apa bagus dia? Mendapatkan maklumat. Paling mudah. Antara kebaikan media sosial ialah mendapatkan maklumat. 1. 4. Okey. Isi ni, untuk mendapatkan maklumat ni, isinya ada kat dalam soalan. Dah ada dah. Awak tinggal nak keluarkan aja. Okey. Baik. Terus masuk situ. Lepas tu awak tulis contoh. Okey. Contohnya mendapatkan maklumat tentang apa? Maklumat tentang kejadian jenayah ke, maklumat tentang isu semasa. Okey, tu ayat contoh. Dia nak 4 ayat ni je. Awak boleh buat isi, buat ayat contoh. Lepas tu yang ketiga ialah kesan. Okey. Kesannya kita mendapat maklumat setiap masa. Dapat bina ayat kesan, ayat penegas ni ulang balik ayat isi. Kalau ayat isi tadi antara kebaikan kepentingan media sosial ialah mendapatkan maklumat, dia terbalik je. Jelaslah bahawa mendapatkan maklumat merupakan kepentingan media sosial. Dia terbalik. Dia terbalikkan. Jangan saling bulat-bulat tu, terbalikkan je. Awak terbalikkan ayat 1, jadi tugas awak ialah selesaikan contoh dengan selesaikan bahagian kesan. 2 ni je yang awak kena master sikit. Kalau boleh master sikit 2 ni, sebenarnya awak dah melepasi syarat. Syarat minimum untuk perenggan isi ialah dia mesti ada isi, mesti contoh dan mesti ada penegas tu. Itu minimum dia. Minimum dia mesti ada. Tapi bila kalau kita dalam penandaan, paling tak pun kena ada 4 ayat ni. Paling tidak 4 ni kena ada. Jadi barulah pelajar tu dikira berupaya. Jadi saya nasihatkan awak, kalau sekolah saya percaya memang dah ada teknik mengarang yang dah diajar. Awak boleh gunakan teknik itu, tak ada masalah. Asalkan awak kuasai 4 tu. Awak mesti boleh buat. Kalau boleh buat 4 ni, pendahuluan dah okey. Hafal yang ni. Ambil isi tu 4 dan kesimpulan. Okey. Bina kesimpulan B pun ada cara dia. Panjang sikit. Tak nak buat pendek sangat. Sebab nanti markah awak ni, bolehlah masih lepas. Cuma nak bagi dia markah yang panjang sikit. Saya memang dah siap-siap bagi pendahuluan tu ada peribahasa, penutup pun ada peribahasa.
Jadi peribahasa dari 3. Awak tak payah cari peribahasa kat isi dah. Terus peribahasa pendahuluan, peribahasa kesimpulan. Jadi kalau boleh kuasai yang peribahasa kesimpulan ni pun sama, awak dah boleh melepasi tahap minimum tu. Okey. Untuk formula kesimpulan, okey, ayat dia saya bagi pada cikgu juga Okey, saya cuma bacakan je sebentar lalu. Awak tahu. Okey. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh. Okey. Sudah terang lagikan bersuluh. Terdapat pelbagai usaha. Sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai usaha. Okey. Terdapat pelbagai faktor. Yang ini ikut soalan. Kalau soalan tadi kepentingan media sosial, terdapat pelbagai kepentingan media sosial. Kalau soalan itu tentang usaha mengatasi pencemaran alam, terdapat pelbagai usaha mengatasi pencemaran alam. Ayat pertama ikut soalan. Ayat pertama memang ikut soalan. Sama je konsep dia. Tengok soalan, okey, soalan dia pasal ni kan? Okey, bina. Jadi konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh, terdapat pelbagai, okey, ikut soalan, kepentingan media sosial. Okey. Lepas tu ayat kedua. Oleh hal yang demikian. Kalau bahagian A saya guna oleh itu pendek. Kalau bahagian B panjangkan sikit. Oleh hal yang demikian, oleh hal yang demikian, okey. Fikirkan pihak ni. Siapa perlu buat apa? Untuk pihak ni, awak fikirkan pihak ni je. Dia ada geng dia, ada gandengan dia. Kalau saya ajar pelajar, saya nak bagi bahagian ni jadi 2 ayat. Kalau dia buat 1 ayat, dia pendek sangat. Bila pendek sangat, macam kurang sikit nampak dia. Saya fikirkan 2 ayat. Bila nak buat 2 ayat, saya buat gandengan macam ni. Kalau pihak yang pertama tu kerajaan. Contoh oleh demikian, kerajaan perlu berusaha mengatasi pencemaran alam sekitar. Okey. Ayat pertama kita ambil kerajaan. Okey, ayat kedua dia punya geng dia lah rakyat. Kalau kerajaan, geng dia lah masyarakat lah. Masyarakat. Jadi ayat kedua tu akan jadi pada masa yang sama masyarakat perlu menyokong segala usaha kerajaan. Dia akan jadi macam tu. Okey. Contoh, kalau pihak pertama tu ialah ibu bapa. Okey, oleh itu ibu bapa hendaklah buat begini. Pada masa yang sama, anak-anak, geng dia mesti anak-anak. Anak-anak perlu menyokong segala usaha yang dilakukan oleh ibu bapa. Nombor 2 tu mesti kerja dia menyokong je. Untuk dapatkan ayat lah. Buat ayat dia menyokong. Pihak ketiga yang boleh fikir ialah sekolah. Pihak sekolah perlu buat apa? Pihak sekolah perlu berusaha menggalakkan pelajar belajar sejarah. Pada masa yang sama, pelajar perlu menyokong segala usaha yang dibuat oleh pihak sekolah. Awak buat gitu, dah dapat 2 ayat cadangan. Faham tak? Ayat pertama, pihak pertama. Biasanya kerajaan, ibu bapa ataupun sekolah. Pihak kedua, mestilah yang menyokong dia. Masyarakat, anak-anak dan pelajar. Jadi, kita boleh fikir daripada 3 pihak ni. Dan pelajar yang mana yang macam susah nak tengok pihak-pihak lain kan. Dia mau akan pegang kerajaan je. Dia pegang kerajaan perlu berusaha. Kalau benda tu bagus, perlu berusaha buat. Perlu berusaha laksanakan. Perlu berusaha. Kalau benda tu tak baik, perlu elakkan. Perlu cegah. Perlu macam tu je ayat dia. Sama. Dan pihak kedua ni kerja dia menyokong je. Ayat kedua tu mesti pada masa yang sama, pihak ni mestilah menyokong segala usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan. Macam tu. Faham? Dengan cara ni, awak akan dapat 2 ayat cadangan. Tadi 1 cadangan je. Jadi, tak dapatlah panjang. Nak panjangkan sikit, kita bagi 2 ayat cadangan. 2 ayat cadangan ni, ayat dia standard je. Cuma, ayat pertama tu je nak fikir. Siapa? Siapa nak fikir siapa? Kerajaan. Okay, ambil kerajaan. Contoh, oleh hal demikian, kerajaan perlu menggalakkan penggunaan media sosial yang betul lah. Kan, penggunaan media sosial betul dalam kalangan masyarakat. Pada masa yang sama, masyarakat perlu menyokong segala usaha kerajaan. Dah dapat 2 ayat. Lepas tu barulah akhiri dengan sekiranya perkara ini dapat dijayakan, sekiranya perkara ini dapat dijayakan, sudah tentu hasrat negara, melahirkan
apa-apa tu. Sudah tentu hasrat negara melahirkan, ada ruang kosong ni. Kalau saya melahirkan, ini bergantung kepada soalan. Kalau media sosial melahirkan masyarakat yang baik, melahirkan pelajar yang hebat, dia kena ayat dia macam tu je. Biasanya melahirkan masyarakat yang bertamadun. Ayat standard akan menjadi realiti, bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam. Hujung dia pun peribahasa. Jadi karangan kita mula peribahasa, hujung peribahasa. Okey? Formula ni saya serah pada sekolah. Nanti cikgu sempatlah untuk bagi pada awak di dalam kelas untuk bimbing supaya awak boleh cuba berlatih dan gunakan. Dan yang mana yang dah ada dengan pihak sekolah, yang awak dah belajar dengan cikgu selama ni semua, awak teruskan. Okey? Jadi kalau mana yang macam tak dapat cash ke, rasa susah, cubalah ambil. Kalau boleh hafal, hafallah. Sebab saya dah guna dan terbukti pelajar yang tak mahir sangat membaca pun lepas. Okey? Jadi kertas satu kita, yang ini saya serahkan pada sekolah nanti, awak akan teruskan dalam kelas. Faham? Formula yang sama, awak boleh cuba. Okey, sekarang kita buat kertas dua kejap. Kertas dua nak jawab yang mana? Kalau awak boleh maintain macam ni tadi, kertas satu awak dah dapat dalam sekitar kertas satu bahagian A awak dapat lebih kurang 12, 13 markah. Bahagian B awak akan dapat sekitar 30 markah. Awak dah ada sekitar 42, 43 markah dah ada per 100. 40, 40. Jadi kertas 2 nak cari markah kat mana? Kalau kertas 2 nak cari markah kat mana? Tengok soalan yang ada atas meja awak tadi. Soalan negeri Terengganu. Ni. Tengok soalan kat tangan awak. Okey. Tak saya soalan percubaan. Okey. Bila awak dapat soalan kertas 2 ni, awak nak jawab yang mana? Awak ada masa lebih kurang dalam, kalau tengah-tengah tak ada seni, tak salah saya, dah ada masa panjang sikit. Awak boleh berlatih. Tapi kertas 1, awak dah selesaikan karangan, awak dah ada 45 markah. Okey, awak dah kategori selamat tau. Kalau awak dapat 40, ada seorang pelajar saya ni, saya cerita ni, cerita sebenar ni, St. Joseph. Pelajar ni memang lemah. Saya pernah mengajar dia dekat sekolah rendah dulu, sebelum tu. Jadi memang lemah. Masuk sekolah menengah, dia datang tidur, masalah sikit. Dan bila hari peperiksaan, memang pada masa tu pengetua tak nak bagi dia ambil. Sebab dia jenis yang bermasalah disiplin. Kat depan pagar, nak masuk juga sekolah. Ajak bapak dia datang. Nak masuk, nak ambil peksa. Usaha gigi nak masuk. Okay, akhirnya dia benarkan masuk. Masuklah. Masuk dalam, duduk. Dia buat dalam lebih kurang setengah jam dia, saya ingat. Lepas tu saya nampak dia tidur. Saya kata, penat-penat dia berjuang nak masuk peksa. Beria-ia ni, tapi setengah jam tu dia buat, lepas tu dia tidur. Baik dia tak payah masuk kan. Masuk, penat tidur. Apa yang tapi pelajar tu dia adalah kemahiran menulis. Dia memang boleh menulis, tapi tak bagus sangat. Dia boleh tulis. Dia punya penulisan lagi rendah daripada ni. Cara nulis dia. Tapi mungkin rezeki dia dapat D. Dia boleh skor. Mungkin dekat kertas 2. Sebab kertas 2 ni ada bahagian-bahagian yang dia dah buat. Mungkin boleh bantu dia kertas 1 tu. Sebab kertas 1 saya tengok dia memang setengah jam je, lepas tu dia tidur. Jadi saya tahu ni memang confirm gagal dah. Saya dah boleh agak dia gagal. Kali mungkin dia masuk kertas 2 tu dia boleh buat lagi. Jadi dia dapat D. Ada pelajar yang macam tu. Sebab tu saya kata kertas 2 ni jangan tinggalkan. Ada bahagian-bahagian kertas 2 ni yang memang boleh buat skor. Dapat soalan je. Kalau saya soalan prosa klasik dulu. Yang lain tu saya percaya awak belajar dengan sekolah dengan cikgu, tak ada masalah. Cikgu mungkin ada bimbing awak cara nak tukar bina ayat semua. Saya terus pergi pada bahagian yang nak skor ialah bahagian prosa klasik. Pergi prosa klasik dulu. Prosa klasik ni kat muka surat 1, 2, 3, 4 yang ada syahadan tu. Nampak tak? Muka surat 4. Syahadan, pada suatu hari maka Tun Perak datang menghadap pada. Okey, awak tengok bahagian tu kejap. Mana dapat kertas 2, bahagian lain nak buat, tak ada masalah. Awak dah belajar, mana yang awak faham, dah boleh buat. Cuma yang bahagian ni jangan tinggalkan. Prosa klasik ni minimum pun awak boleh dapatkan 2 markah. Memang boleh dapat 2. Cara dia. Potong dulu syahadan. Syahadan tu potong. Pakai pen, potong syahadan. Lepas tu potong apa lagi? Potong marker.
Cek lagi marker. Marker yang ada semua potong. Lagi? Ada marker lagi tak? Ada pun ada pun. Ada pun potong. Okey, catat kat situ. Syahadan. Ada pun. Marker. Arakian. Semua tu potong. Buang. Bahasa klasik yang tak perlu. Ada pun tu. Ada pun tu potong. Okey, dah buang. Okey, lepas tu awak salin balik. Faham tak? Salin balik. Bila awak salin balik macam tu, lepas awak potong, awak salin, minimum pun awak boleh dapat 2 markah. Paling tak pun dapat 2. Kalau awak faham, contoh macam kalau awak faham contohlah perkataan akhir kan ada satu kan. Mengapakah demikian fi'il tuan? Fi'il tu maksud dia perbuatan. Kalau awak faham fi'il tu maksud dia perbuatan, awak boleh tukar. Fi'il tu boleh tukar. Kalau boleh tukar, kalau mana awak tahu awak tukar tu, itu ada peluang untuk naikkan markah sikit. Kalau tak, dia akan rendah sikit. Faham? Maksudnya awak dapat 2 dengan syarat awak gugur dan salin. Jangan awak salin balik macam tu je. Jangan. Salin balik tak ada markah. Bila awak gugurkan, lepas tu baru awak salin, awak ada peluang dapat 2 markah. Okey? Faham? Okey, bahagian tu buat dulu. 1. Lepas dapat bahagian tu, bahagian lain ni tengok pada awak faham, awak boleh buat. Tapi yang ni jangan tinggal. Ni semua senang, kerja salin. Okey, lepas tu pergi sebelah dia. Soalan muka surat 5. Muka surat 5, muka surat 6. Okey. Muka surat 5, muka surat 6. Tengok soalan nombor 2. Muka surat 6 Muka surat 6, soalan nombor 2. Okey. Bila awak dapat, merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan masalah-masalah dalam pembangunan atlet remaja negara. Dia kata apa? Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Kalau awak faham tentang masalah, tak ada masalah. Awak pergi kat bahan 1, cari mana masalah dia keluarkan. Betul? Okay. Kalau tak pasti, apa nak buat? Saya baca-baca, saya pun tak nampak mana masalah dia lah, cikgu. Saya baca-baca, saya tak nampak mana masalah dia. Apa nak buat? Awak pergi bahan 1, okay? Bila awak jawab BM, jangan jawab dia macam, mesti ada jawapan permulaan tu. Merujuk bahan 1. Merujuk bahan 1. Okay? Dan kalau pelajar yang memang langsung ni, kalau pelajar yang betul-betul lemah, dia tak nampak, dia tak faham nak buat apa, awak boleh salin. Awak tinggalkan dulu ayat pertama dan tinggalkan ayat terakhir. Faham tak? Tinggalkan ayat pertama, tinggalkan ayat terakhir. Yang tengah-tengah tu semua awak boleh salin balik. Begitu juga dengan bahan 2. Tinggalkan ayat pertama, tinggalkan ayat akhir. Awak salin yang selain pada ayat pertama, ayat akhir. Boleh salin. Di situ mesti ada jawapan. Memang akan kena punya. Memang akan kena. Kalau awak faham masalah tu apa, awak cari, okey, tak ada masalah. Awak keluarkanlah. Awak kena tulis 1 je. Bahan 1 tulis 1, bahan 2 tulis 1 je. Jadi kalau awak nampak, awak keluarkan 1 daripada sana, 1 daripada sini. Dah cukup. Tapi lah, katakan awak baca-baca awak tak faham. Baca-baca pun saya tak faham juga, cikgu. Apa nak buat? Okay, ayat pertama tu buang. Ayat akhir tu buang. Awak salin yang tengah. Salin yang tengah, mesti jawapan tu kena punya. Bila dia kena, 3 markah dah confirm. Faham tak? 3 markah dah confirm. Memang awak dapat. Jadi, kalau tadi 2, sini campur dapat 3, dah 5. 2, 3, dah 5. Okey. Dan awak nak salin balik semua sekali panjang kan? Awak nak salin kan? Tapi kalau awak boleh jumpa, agak-agak jumpa tak masalah? Siapa dapat jumpa? Jawapan dalam teks. Jumpa tak? Siapa dapat jumpa masalah dia? Kalau ada yang nampak, dah slow mic. Speaker dengar.
Kita dengar Tak dengar kan? Jumpa tak masalah dia? Kadang-kadang dia dekat tengah, kadang kat perenggan 2 je. Kalau jumpa, okey, tak ada masalah. Ambil satu daripada bahan satu, satu daripada bahan 2. Kalau tak pasti apa dia, barulah awak salin. Faham? Itu formula dia. Baik. Dah 5 markah. Okey. Kalau kita tengok jawapan ni kejap jawapan ni. Jawapan satu Okey, masalah dia yang pertama apa? Masalah kerana birokrasi dalam kepimpinan persatuan, awak salin sampai berbakat. Sampai situ pun dah cukup. Kita nak akan jawapan tu je. Satu cukup. Okey. Tandakan baris yang ketiga dekat bahan satu bahan satu baris ketiga. Baris ketiga ada ayat masalah kerana birokrasi. Nampak ayat tu kat baris 3. Yang itu sampailah perkataan berbakat. Semua tu jawapan. Jawapan yang pertama kita boleh ambil. Okey, masalah lah tu. Okey. Nampak tak? Dia takkan keluar dekat baris satu punya. Dia akan keluar kat tengah-tengah. Lepas tu saya kata, salin daripada baris kedua. Okey, bahan 2 pula. Bahan 1 dah jumpa. Bahan 2, mana masalah dia? Masalah? Kat mana awak jumpa perkataan masalah kewangan? Okey. Menghadapi masalah kewangan. Baris yang 2 baris akhir tu. 2 baris second last tu. Second last tu kan, perenggan 1, baris last. Sendiri menghadapi masalah kewangan. Kerana terpaksa menampung kos lebihan sendiri, latihan sendiri dan bayaran khidmat jurulatih. Itulah jawapan yang kedua. Sekali lagi saya kata, dia tak keluar kat baris 1. Dia akan keluar kat tengah-tengah. Jadi kalau awak salin kat tengah, memang confirm 3 markah tu dapat. Okey. Kalau awak nampak macam tadi nampak, awak boleh keluarkan satu-satu. Dah senang. Memang dapat 3. Okey. Nombor 3, nombor 4 boleh jawab tak? Nombor 3 awak tengok-tengok tak dapat. Okey, tinggal tepi dulu. Nombor 4, anda merupakan atlet sukan yang sangat berbakat. Pihak sekolah meminta jasa baik anda untuk menarik minat rakan-rakan supaya terlibat dalam sukan. Sebagai atlet yang berjaya, apakah yang perlu anda lakukan untuk menjayakan hasrat sekolah? Apa yang perlu anda buat? Nak mengajak rakan-rakan, menarik minat rakan-rakan supaya terlibat dalam bidang. Jadi kalau menarik minat, biasa jawapan penyelesaian masalah ni dia ada standard. Contoh nombor 1, saya akan menasihati. Ni jawapan biasa, familiar lah. Jadi biasa 1 menasihati. Okey, yang kedua, kalau macam kes ataupun masalah, awak akan laporkan. Jadi nombor 4 ni, nasihat saya jangan tinggalkan. Awak jawab je, contohnya ada isu pencemaran alam ke apa kan. Ayat jawapan awak, saya akan melaporkan kepada pihak berkuasa. Itu pun dah cantik dah. Satu Lepas tu, bila awak jawab 1, awak berpeluang dapat 2 markah. Awak peluang dapat 2 markah. Okey? Kalau macam ni, saya akan menasihati kawan saya. Saya akan menasihati rakan saya untuk ni. Awak dapat jawab yang tu pun, awak dapat 2 markah. 2 markah tu dah confirm. Jadi, setiap bahagian ni, bahagian pemahaman ni, awak ada peluang dapatkan minimum 5 markah. 3 dekat soalan yang kedua dan 2 dekat soalan yang keempat. Ada peluang. Kalau tengok betul-betul, saya dah banyak kali buat soalan-soalan nombor 4 ni dan saya tengok pattern soalan yang lebih kurang sama jawapan. Jawapan dia kalau tidak, saya menasihati, saya akan mengajak, saya akan melaporkan, saya akan maklumkan, saya akan mencari bantuan. Yang familiar dan popular, saya akan cari bantuan. Saya akan mendapatkan bantuan kaunselor, saya akan dapatkan bantuan cikgu. Saya akan dapat, memang popular bantuan ni. Okey. Jadi kalau tak dapat nombor 4 tu terus. Okey, saya akan meminta bantuan pihak sekolah untuk mencari pelajar yang berminat. Dapat tu je 5 markah dah confirm. Okey. Dekat klasik dah dapat 2. Sini dah dapat 5. Dah 7. Daripada 100. 7 dah dapat. Okey. Pergi pula lagi sebelah. Bahan sastra. Jumpa lagi soalan sama. Awak akan jumpa lagi soalan sama. Contoh Nampak Soalan yang kedua. Berdasarkan bahan 1, bahan 2.
Berikan petua-petua yang terdapat dalam petikan tersebut. Dia bagi cerpen. Dua-dua tu cerpen. Kalau cerpen senang. Jawapan kita boleh keluarkan daripada cerpen. Yang masalah kalau sajak syair. Sajak pantun, awak kalau salin bulat-bulat tak ada markah. Tapi kalau awak tambah sedikit ayat awak, sikit pun cukup, awak dah lepas. Contoh dah, katakan pantun ni macam bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dia pun tanya, apakah usaha yang perlu lakukan untuk jaga negara? Jawapan dia bersatu, kita kena bersatu. Bila kita bersatu, kita teguh. Awak jangan ambil perkataan bersatu kita teguh, tak ada markah. Tapi kalau buat, kita hendaklah bersatu. Kita hendaklah bersatu untuk negara. Awak ambil bersatu, tapi awak tak ambil bersatu kita teguh. Kita hendaklah bersatu untuk negara. Contoh, itu awak dah skor. Kalau awak salin balik tu je baru markah dia hilang. Tapi kalau awak tulis macam tadi, kita hendaklah bersatu dengan ayat sendiri, perkataan sendiri kan, awak dah boleh dapat markah 3 lagi. 3 ni nak dapat. Kalau jawapan prosa klasik ni, dia memang bukan prosa klasik, sastra. Sastra ni memang dia nak ambil jawapan daripada teks, pantun apa semua. Cuma, jangan disalin sahaja. Awak ada peluang dapat 3. Tapi soalan nombor 4, soalan masalah tu kan, anda sedang menghadapi masalah kerana gagal dalam peperiksaan. Semangat anda untuk terus belajar semakin menurun. Anda menjadi tidak bermotivasi untuk teruskan kehidupan. Gini ada cerita. Apakah tindakan yang boleh anda lakukan agar dapat mengikuti panduan daripada pakar motivasi? Apa nak buat? Ayat paling biasa yang saya ajar tadi, paling simple. Saya akan minta bantuan ibu bapa. Saya akan minta bantuan pihak sekolah untuk menasihati saya, untuk memujuk saya. Saya gunakan satu ni untuk awak skor 2. Paling tak mau dapatkan 2 markah kat situ. Nombor 4 ni, paling tidak pun awak jawab, saya akan meminta bantuan pihak siapa? Pihak sekolah ke, ibu bapa ke? Mesti ada satu. Pihak tu minta bantuan. Okay? Jadi, jawapan standard, saya akan menasihati. Saya akan memohon. Saya akan meminta bantuan. Saya akan melaporkan. Tapi kalau kes macam ni, saya akan minta bantuan. Dapat 2 markah. Okay? Bila awak dapat soalan, kalau awak dapat 5 lah sini sana 5, sini 5, awak dah dapat 10. Katakanlah sini nombor 2 dia tak dapat. Awak masih dapat 8. 8 campur dengan alih bahasa tadi, awak dah dapat 10 markah. Jadi 10 markah memang dapat daripada bahagian ni. Daripada bahagian tata bahasa, pemahaman. Lepas awak buat pemahaman, dah habis, awak tengok bahagian novel. Novel ni ialah tempat yang awak memang patutnya skor 10. Kalau awak tak dapat 10, awak kena tanya balik, kenapa awak boleh tak skor? Sebab novel, kalau novel muka surat 8. 8 dengan 9. 8 dengan 9. Novel pun sama. Novel yang pertama, yang 4 markah tu, memang jawapan dalam teks. Tinggal nak tulis balik je. Cuma, bila nak tulis balik, awak baca kat sini, tengok soalan dia. Dia kata apa? Nyatakan langkah-langkah mengatasi masalah jenayah pada waktu malam mengikut pandangan Nurul Hafsah. Tu soalan dia. Kat muka 9. Okey, jawapan dia dekat muka 8. Awak tengok muka 8. Kerana kegelapan mengundang jenayah, perkara jahat berlaku dalam gelap seperti kecurian, rompakan dan maksiat. Wajah Nurul Hafsah itu tiba-tiba seperti dilanda ilham dan sepantas kilat dia menjawab, Datuk Johan, ada lampu atau tiada lampu tidak mempunyai kaitan dengan kadar jenayah. Kawalan penguatkuasaan dan pemantauan pihak berkuasalah yang dapat menurunkan kadar jenayah. Nampak? Pihak polis tidak boleh berada pada semua tempat pada setiap masa. Datuk Johan membidas. Di samping itu, langkah-langkah kawalan mengelakkan aktiviti jenayah juga sepatutnya diambil sebelum jenayah itu berlaku. Misalnya, pasangkan grill dan kunci rumah dengan baik. Elakkan daripada melalui jalan-jalan sunyi. Elakkan keluar malam. Nampak? Jawapan semua dekat situ. Dan bila awak salin,
Bila awak baca, awak nampak okeylah. Awak boleh dapatkan jawapan terus. Kalau tak dapat, bila baca macam tak nampak jawapan, salin daripada, jangan salin awal sampai akhir. Yang itu memang tak dapat markah, dapat satu je. Akan dapat markah 4. Nak salin boleh, jangan salin ayat pertama. Jangan salin ayat pertama. Ayat yang lain semua boleh salin. Yang pertama jangan salin. Kalau saya bila baca soalan ni dia kata Nurul Hafsah, saya akan ambil semua yang ada kaitan dengan dialog Nurul Hafsah je. Nurul Hafsah kata ni. Saya ambil yang Nurul Hafsah cakap je. Yang Datuk Johan cakap, saya takkan ambil. Saya akan ambil Nurul Hafsah, saya salin balik. Menurut Nurul Hafsah lagi, salin balik. Memang awak akan dapat 4. Sebab jawapan awak semua ada. Sebab soalan kata senang. Soalan kata pada pandangan Nurul Hafsah. Jadi kita tengok soalan, mana yang Nurul Hafsah cakap je kita ambil. Kalau dapat soalan macam ni, ataupun soalan bentuk lain, nombor 1 yang ayat atas sekali jangan salin dulu. Biasanya ayat pertama ni memang tak ada jawapan. Dia ada kat jawapannya kat ayat kedua dan ke bawah. Tapi novel awak boleh ambil. Yang kedua sampai bawah tu boleh ambil. Awak salin balik pun boleh. Okey, salin balik, awak berpeluang dapat 4. Jadi 4 markah ni, yang ini memang paling senang. Kalau novel, pelajar jarang tak berjaya dapat markah kat sini. Jadi skor. Okey. Dan soalan nombor 2 novel pula. Kalau awak tengok novel nombor 2, jelaskan 2 peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati kepada pembaca. Ini ada koleksi soalan SPM dari tahun 2001 sampailah yang terkini. Semua soalan SPM ni, saya dah keluarkan dia punya bahagian ni. Bahagian yang boleh jadi soalan dulu. Dia takkan keluar soalan pasal pengajaran, nilai, semua tak ada. Dah keluarkan dah. Jadi, kita ambil macam ni. Timbul simpati. Peristiwa yang boleh diteladani. Yang boleh dijadikan panduan hidup. Okey. Jawapan-jawapan ni, jawapan-jawapan ni, saya kalau dah susun, saya bagi pada Cikgu Hajar lah. Awak hafal. Awak hafal. Kalau keluar soalan pasal ni, awak kena ambil peristiwa yang simpati tadi dan tulis. Okey, cara tulis di sini. Awak tulis sama. Tulis kat bawah ada ruang kosong kan? Ada ruang kosong. Okey, awak tulis kejap bawah tu. Okey. Tulis kejap bawah tu Okey, ayat dia gini. Okey. Peristiwa yang menimbulkan perasaan simpati ialah 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 okey. Kita ambil contoh novel ni contoh novel Stila Daksina. Okey, ialah Haikal, watak utama dia lah Haikal. Haikal kematian ayahnya. Haikal kematian ayahnya. Haikal kematian ayahnya. Haikal kematian ayahnya ketika dia berusia 12 tahun. Ketika dia berusia 12 tahun. Haikal kematian ayahnya ketika dia berusia 12 tahun. Okey. Noktah. Dia tidak dapat menziarahi. Dia tidak dapat menziarahi jenazah ayahnya. Dia tidak dapat menziarahi jenazah ayahnya. Dia tidak dapat menziarahi jenazah ayahnya. Menziarahi jenazah ayahnya. Okey. Lepas dah bagi peristiwa ni nokta, ini peristiwa dia. Okey, tambah satu ayat lagi. Ayat ni yang memberikan markah lagi satu. Okey. Hal ini menimbulkan simpati kerana
Menimbulkan perasaan. Menimbulkan perasaan simpati kerana. Menimbulkan perasaan simpati kerana. Simpati kerana. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Dia tidak dapat melihat ayahnya buat kali terakhir. Dia tidak dapat melihat ayahnya buat kali terakhir. Okey. Peristiwa ni saya ada. Tugas awak ialah cuba belajar nak bina ayat ayat ni, ayat kedua ni. Hal ini tu. Hal ini adalah kerana ni. Okey. Peristiwa yang menjadi teladan. Okay, ada peristiwa begini. Penduduk kampung bekerjasama buat program. Okey. Hal ini menunjukkan kerjasama erat untuk menyelesaikan masalah. Bahagian yang ni lah yang perlu awak usahakan. Kalau ini awak dapat, memang awak akan skor 6. Memang boleh skor 6. Peristiwa dah bagi, peristiwa boleh. Peristiwa senang. Cuma ayat tambahan tu. Bila ayat tambahan dah ada, awak dapat 4 markah. 2 peristiwa akan membawa 4 markah. 4 markah tambah dengan 2 bahasa, awak dapat 6. Jadi novel, awak boleh sasarkan 10. Kalau sana tadi dah dapat 10, campur dengan novel 10, dah ada 20 markah. Okey. Kita nakkan lulus, minimum kena 40. Tak boleh bawah 40. Ketah 2 pun kena 40. Ketah 1 dah okey, dah dapat sampai 40. Ketah 2 dah dapatkan 40. Okey, 20 sampai novel ni kena dapat 20. Kalau awak try soalan percubaan belum dapat, ini nak kena usahakan. Sampai awak boleh skor 20 markah ni. Okey. Lagi yang 20 ni, yang terakhir ni ialah yang kita dapat daripada rumusan. Rumusan memang kita boleh jawab kalau guna cara ni, awak boleh pergi sampai 24 markah. Kalau betul cara awak buat. Okey, baik. Sekejap kita tengok rumusan sekejap. Okey, baca dulu. Baca dulu petikan rumusan tu, baca dulu. Baca je dulu. Baik.
Dah baca trauma? Okey, bila dapat soalan rumusan, okey, ni saya bagi awak jumlah markah dia yang awak perlu sasarkan. Mana kalau setiap bahagian tak boleh jawab markah dia macam ni, ini ialah minimum keperluan lulus lah. Minimum lulus. Okey. Untuk bahagian rumusan, yang kaedah ni pendahuluan tak ada. Maknanya kalau awak buat ada caranya, tapi buat masa ni saya ajarkan awak terus isi dulu, Jadi kalau awak dapat pendahuluan kesimpulan tak ada, awak jawab yang isi je. Bila awak isi je, awak dapat skor sehingga 24 markah. Okey. Saya pergi ayat demi ayat, saya tunjukkan awak kat mana isi dia. Okey. Ayat pertama memang tak ada isinya. Trauma ialah pengalaman individu yang unik tentang suatu peristiwa atau keadaan yang kekal. Seperti upaya individu untuk mengintegrasikan pengalaman dan emosi atau terharu dengan suatu pengalaman yang luar biasa seperti rangsangan yang kuat dan berbahaya. Ayat pertama tak ada isi. Okey, berikutnya. Trauma meninggalkan kesan yang sangat menakutkan. Pesakit trauma mengalami gangguan mental akibat ketegangan psikologi dan fisiologi serta kebanyakan pesakit sukar tidur kerana insomnia yang serius. Dalam jangka masa panjang, pelbagai kesan lain akan ditanggung oleh pesakit trauma. Perenggan 1, dia cerita pasal apa? KFC. Kesan ke, faktor ke, cara? Kesan betul? Kesan kan? Okey, kesan Okey, awak boleh letak tepi tu boleh tandakan. Ni K. Ni semua K. Kesan. Okey, kesan. Okey, perenggan 2. Dari sudut yang lain pula, pesakit tidak dapat menumpukan perhatian terhadap semua perkara yang dilakukan. Hal ini menyebabkan perkara yang dibincangkan akan terhakis daripada fikiran mereka. Awak nampak ayat ni kan? Ayat pertama dia kata apa? Pesakit tak dapat tumpu perhatian. Hal ini menyebabkan perkara yang dibincangkan terhakis, betul? Jadi ayat kedua yang hal ini akan menyebabkan ni, dia tentang ayat pertama lagi. Dia huraikan. Yang ni kita tak nak. Buang, potong. Yang macam huraian ni kita tak nak. Nampak dia dah ayat pertama dia kata tumpuan fikiran dia dah kurang. Hal ini menyebabkan mereka tak dapat. Dia dah menyambung lagi. Dia tengah hurai lagi. Hurai, potong. Tak nak. Buang dulu. Buang potong. Hal ini menyebabkan perkara yang dibincangkan tu potong sampailah fikiran tu potong. Ada perkara yang sama kan, potong. Okey. Pada masa yang sama, dia tengah cerita benda lain. Pada masa yang sama, individu yang mengalami trauma akan mudah terkejut, cepat marah dan panik dalam semua situasi. Ini cerita yang berlainan. Tadi dia kata tumpuan dah kurang. Okey. Ini dia kata macam terkejut, lain. Ceritanya lain. Jadi ini isi. Ini isi lagi ni. Okey. Dalam situasi yang berbeza pula. Dia kalau guna ayat macam tu, maknanya ada cerita lain. Ada benda lain nak bagi. Ini mungkin isi lagi ni. Dalam situasi yang berbeza pula, pesakit sering berasa sedih dan bersalah dalam tempoh beberapa hari. Isi lagi. Selain itu, menjejaskan aktiviti normal seseorang. Dalam hal ini, terapi kognitif tingkah laku perlu. Ada perkataan perlu tak? Ada perkataan perlu? Okey, gariskan perkataan perlu. Perlu, wajar, harus. Kalau jumpa, itu mungkin menunjukkan apa? K ke F ke C? Kesan, faktor, cara. Kesan, faktor, cara. C, cara. Bukan faktor. Dia akan tunjukkan C. C ni cara yang ada perlu, ada wajar, ada harus. Itu ialah C. Jadi kalau awak tengok, ni ada K. Dah banyak kesan. Lepas tu ada C, ada cara. Nampak? F, tak nampak lagi. Korang nampak dua. K dengan C je. Okay? Jadi ayat tu, yang daripada terapi kognitif sampailah membantu pesakit. Terapi kognitif tingkah laku perlu dijalankan tu sampailah membantu pesakit. Semua tu ialah C, cara. Okey. Itulah cara. Okey. Masyarakat juga perlu. Jumpa lagi tak perlu? Ada perlu? C lagi tak? C yang ke? 2. Masyarakat juga perlu dididik agar tidak terlalu terbawa. Ini C yang kedua. Masalah yang dihadapi sebaliknya mesti mencari jalan penyelesaian. Okey. Dan ayat terakhir memang tak akan ada isi.
Yang tengah-tengah ni semua diisi. Tapi kita kena potong. Yang nak potong apa? Yang pertama, kalau awak nampak contoh, potong dulu. Contohnya, misalnya, seperti, semua tu potong siap-siap. Bila baca tu potong je dulu. Yang kedua, cari yang macam tadi tu. Yang ayat pertama dia kata, kita hendaklah membasuh tangan sebelum makan. Apabila kita basuh tangan, maka makanan kita pun selamat. Dia sebenarnya hurai yang basuh tangan lagi ni. Kita basuh tangan, jangan ambil dua-dua. Ambil satu je. Basuh tangan yang kedua dia potong siap-siap. Faham? Bila baca cari, dia mesti ada soalan tu dia mungkin buat satu ni, sebelah ni dah ayat lain, dah isi lain. Macam tadi kan? Ni, lepas tu terus selain itu, pada masa yang sama, itu menunjukkan ada isi. Kalau yang bila baca hal ini menyebabkan gini, cerita pasal ayat sebelumnya lagi, masih lagi cerita pasal ayat sebelum, itu bukan isi. Itu mesti huraian. Jadi potong dulu. Bila dah potong, barulah awak salin. Faham? Jangan pergi salin bulat-bulat, tak ada markah. Salin terus pun tak ada markah. Awak salin, namanya salin secara terpilih. Pilih. Ni tak nak, buang. Lepas tu awak salin. Awak salin ni dan tambah satu daripada sebelah. Nampak gambar sebelah? Kenapa anda trauma? Kan? Ambil satu ayat je. Ada 1, 2, 3. Ambil satu. Satu cukup. Awak salin yang tadi, salin. Ambil satu daripada sini. Ambil satu je. Awak letak je kat bawah. Bila kira patah perkataan, pastikan bawah 120 lah. Yang tu kena jaga. Kalau lebih 120, akan ada potongan-potongan markah yang lain. Kalau awak salin dalam 120, okey, lepas termasuk dengan ni. Termasuk dengan ni dalam 120. Kalau betul cara yang saya dah buat, dah gunakan hampir 4 soalan. Dan 4 soalan ni semua, pelajar saya boleh dapat 24. Dengan cara tu dia akan dapat, fokus pertama dia akan dapat 8. Fokus 2 pun dia akan dapat 8 markah. Dia akan dapat 4 isi. Dia akan dapat. Bila dapat, campur jumlahnya 16. Bila markah isi dapat 16, automatik bahasa dapat 8. Dapat je 16, bahasa dapat 8. Bila dapat bahasa 8, dia akan dapat 24 markah. Kalau dapat 24, campur dengan yang lain-lain, awak ada 46 markah dalam kertas 2. Kertas 2 campur kertas 1, awak dah ada 88 markah. Wajib lulus satu. Tak mungkin boleh gagal. Dia gagal kalau 60/200. Tu rendah sangat. Dia mungkin tak ada kata gagal, mungkin. Kadang-kadang okey lagi. Tapi 88 ni memang confirm lah. Lepas. Jarang dia fail. Jadi bahagian rumusan ni sebenarnya jauh lebih senang daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni dia payah sikit. Yang ini sebenarnya awak boleh skor dengan syarat salin, tapi jangan salin bulat-bulat. Salin secara apa? Salin secara terpilih. Pilih. Bukan salin terus, jangan. Salin secara terpilih. Habis satu. Kalau huraian tu kita dah potong, contoh dah potong, jangan salin-salin semua tu. Yang dah potong semua jangan salin. Salinlah yang awak tak potong aja. Sebab tu saya kata kenal dulu bila baca soalan ni. Kalau sekarang ni saya dah gunakan soalan percubaan negeri-negeri lain. Saya gunakan soalan MPSM. Yang kadang-kadang kawan dekat negeri lain pun ada bagi. Kita ambil soalan rumusan tu, kita buat 5 set, 6 set. 6 set macam tu kita potong set tu semua. Okey. Bagi semua. Jadi sekolah saya dia pecah. Pelajar yang cemerlang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Okey, saya akan duduk kelas yang belakang tu. Kelas 4 saya bagi. Langkah pertama dia buat, dia baca je cikgu. Cari apa? Potong apa? Potong contoh dulu. Lepas potong contoh, potong apa? Potong huraian. Dia baca-baca tengok, oh ni yang ayat ni cerita pasal ayat sebelum ke tak? Kalau cerita pasal ayat sebelum, okey, potong. Kalau ayat 1, ayat 2 ni cerita sebelum, potong lagi. Lepas tu baru disalin. Dan bila kita buat semakan, kita akan buat semak silang, kita akan bagi dia punya pada kawan, pada dia, semak, tulis skor. Dan patah perkataan dia tak lebih. Jadi saya percaya cara ni boleh bantu. Cuma ialah
tahun pertama. Semua orang KSSM ni semua tahun pertama. Bagi semua orang ialah first year. Semua orang tak ada pengalaman. Adakah dia akan okey ke tak okey? Tapi saya harap awak akan gunakan panduan ini. Cubalah skor sehingga markah awak boleh sampai tahap yang macam ni. Dan bila awak dapat capai, percayalah SPM awak memang dah lulus. Jadi bila Cikgu Hajar maklumkan kat saya, pelajar-pelajar yang kat depan saya ni yang masih belum sampai paras 30 markah lagi. Belum sampai 30 lebih. Jadi kalau awak betul-betul guna cara ni, awak sepatutnya boleh skor. Boleh dapat 42 dengan 46, awak boleh dapat sekitar 40% ke atas. Jadi saya harap panduan ini akan bantu anda untuk menjawab soalan SPM. Mana-mana yang kurang daripada saya, sebab saya punya pemahaman saya datang, saya nak ceritakan overall. Daripada kertas 1 sampai kertas 2 ni, mana bahagian yang awak boleh dapatkan poin. Selebihnya tu bergantung pada awak. Dengan apa yang awak belajar kat sekolah. Cikgu dah ajar gini, awak dah cuba, awak boleh cuba tata bahasa. Lepas awak selesai semua ni, awak buat lah. Ada pelajar tanya, cikgu, boleh ke kita buat macam tu? Tiba-tiba jawab je nombor 4 dulu, tiba-tiba jawab je nombor 3 dulu, tak ada masalah. SPM, tak ada masalah. Kalau awak jawab, soalannya depan belakang, kedudukan dia semua, tu tak ada isu. Yang penting, awak jawab semua soalan, awak ada peluang nak skor. Jadi jawablah yang tadi ni semua memang senang dapat. Lepas jawab ni, barulah awak jawab soalan-soalan yang lain. Baru pergi tengok morfologi, bina ayat ke, sintaksis ke, tengok. Boleh buat tak peribahasa, semua try. Kalau boleh jawab, okeylah. Kalau tak boleh, kurang-kurangnya awak dah skor. Jadi ni, dalam 1 minggu terakhir ni, minggu ni dengan minggu depan, cubalah ambil soalan percubaan dan cuba kejarkan markah macam ni. Nak tahu markah awak jawapan betul atau salah? Boleh bawa jawapan awak ke apa benda awak buat tu, jumpa dengan cikgu. Tengok cikgu semakkan. Betul atau tidak. Jadi kalau boleh skor, saya anggap tak ada masalah. Okey? Cuba yang terbaik. Saya doakan calon SPM, SMK Mutiara ini 2 akan dapat skor. Saya minta maaf pagi tadi saya mula lambat sikit sebab anak saya tak sihat. Sampai lambat sikit. Tapi saya akhiri pada sekitar jam 10.10 ni. Saya serahkan balik pada cikgu untuk calon-calon dan juga pada sekolah Mutiara ini. Terima kasih atas undangan. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang terhormat Saja Ketua Panitia Bahasa Melayu Cik Muhammad Zahir, Selamat jemputan kita daripada Sekolah Menengah Taman kita ganti utama untuk kertas Bahasa Melayu kertas 2. Dan juga Jafar yang menguruskan rakaman video yang akan diupload dalam YouTube channel F1. Jadi kamu boleh lihat berulang kali kalau tak faham lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kerana semua pelajar hadir pada hari ini. Kan tak di belakang sana? Nah, nama siapa belakang? Okey, tanya. 80 orang pelajar hari ini. Cikgu doakan semua lulus bahasa Melayu SPM. Tepuk tangan. Kamu boleh lulus. Yakin boleh lulus. Doakan sebab ada percubaan SPM. Kamu semua gagal bahasa Melayu. Betul tak? Jadi pada hari ini kamu dah faham, dah belajar balik YouTube channel. Dan 28 hari bulan kan Yuyun. Ada lagi untuk program yang kedua. Kamu percaya kamu boleh lulus? Saya. Lulus bahasa Melayu, lulus sejarah, kamu akan dapat sijil SPM. Okey, itu saja. Sekian.